kemitraan halal oleh Badan Persediaan Halal di Australia yang diiktiraf oleh JAKIM. Itu isu besar sebenarnya. Itu isu yang sangat besar. Karena apabila kita meletakkan nasib kita di tangan orang kafir. Nah, kita tahu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda anka yahudu walan nasara." Orang Yahudi ini takkan reda dengan kita 10 kali hidup semula pun dia takkan reda Islam, sehingga kita ikut cara dia, cara makan dia, cara pakai dia, cara fikir dia, cara mentadbirkan dia. Ini setajuknya kalau pas cukup hari ini ya. Saya nak gambarkan bagaimana kita nampak benda itu isu terpisah, tetapi bagi pendapat saya ia adalah satu perencanaan halus oleh orientalis, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Kristian, supaya kita ini memakan makanan yang haram sifatnya. Banyak kajian yang dibuat oleh pakar-pakar sains, tetapi saya tertarik untuk merujuk kajian yang dibuat oleh Abu Allah Al-Maududi. Bagaimana conclusion yang dibuat oleh Abu Allah Al-Maududi bahawa we are what we eat, dan kita ini akan mewarisi sifat-sifat apa yang kita makan. Kajian yang dibuat oleh Abu Allah Al-Maududi ini dibuat tentang sifat-sifat orang yang suka makan babi, dan mereka mewarisi sifat babi. Sifat babi macam mana? Suka yang kotor, amat, tak tahu malu. Hari ini cuba kita muhasabah diri kita. Apakah kita masih ada rasa malu? Anak-anak kita, apakah mereka masih ada rasa malu? Hari ini usah ceritalah zaman-zaman dunia terbuka ni dengan TikTok dan sebagainya, selamba saja mereka. Sifat-sifat ini diwarisi. Kita khawatir dalam banyak makan makanan tanpa kita sedar ada unsur-unsur babi, menarik misalnya gelatin. Yang paling banyak dalam ais krim. Yang paling suka ais krim adalah orang tua. Dan budak sekarang kurang suka ais krim. Itu Imam. Kalau Imam kata betul tu, saya kata betul lah. Maksud saya sebenarnya makanan-makanan ini diolah supaya diambil daripada anak-anak Allah, sebab dia akan mempengaruhi sifat anak-anak. Dan itulah sangat penting kita menjaga makan minum kita ini, sebab kita ingat orang kafir lupa dengan kita. Ini panjang sejarah bagaimana penjajahan dan sebagainya. Saya nak gambarkan bahawa isu-isu yang kita digemparkan hari ini itu dekat Australia, dan kebergantungan kita kepada import protein dan tenusu melebihi 75% Islam, 75%. Dan lebih malangnya ialah apabila kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memastikan generasi kita mendapat makanan halal daripada awal lagi. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita supaya anak-anaknya diberikan susu ibunya sendiri. Kalau tak boleh buat sistem ibu susuan. Tapi kita tak ambil cakna tentang perkara ini, sehingga kita dapati ramai anak-anak sekarang ini melahirkan dan dilahir oleh Tuhan sendiri. Mak bapak jadi hamba kepada anak-anak, orang suruhan kepada anak ini. Jadi saya katakan ini saya ringkas, dan mungkin kalau ada masa saya menawarkanlah diri saya. Kalau ada ruang waktu antara Maghrib dan Isya, kita kupas satu persatu tajuk. Dan saya buka soalan supaya faham. Sampai hari ini yang saya bercakap ini, kalau ada soalan boleh bagi tahu dengan Tuan Haji Jadil, dan boleh ambil nombor telefon saya dan boleh call saya, memerlukan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut supaya ilmu ini kita kena kongsi. Ilmu menjaga kesihatan ini kita kena kongsi. Ilmu untuk menjaga kepentingan awam kita kena kongsi.
Saya ulang balik, tadi saya katakan saya mulakan dengan ayat yang biasa kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana sistem organ badan kita ini sangat sempurna Allah jadikan, mempertahankan diri kita daripada jangkitan kuman, mempertahankan diri kita daripada serangan-serangan virus. Dan saya telah memberikan tadi bahasa sedikit tentang arahan Allah untuk makan makanan yang halal dan baik. Dan kita kena ada ilmu makanan yang baik ni apa dia? Saya bagi contoh. Contoh ya. Nasi halal kan? Tetapi untuk orang yang ada kencing manis, mengambil nasi yang berlebihan tidak bagus. Lobster halal kan? Udang halal kan? Tak payah sembelih pun lobster, udang dan makanan laut tak payah sembelih. Tapi orang yang ada kawan tak boleh makan, hantar. Boleh beli, belanja ustaz, hanya tu $5 lama tak makan lobster. Imam Tirmizi dia kena banyak makan lobster karena dia ada pasangan baru. Untuk ini itu tajuk lain. Tajuk bagaimana untuk makanan yang untuk lelaki. Itu kena datang ke klinik. Saya bagi consultation lah. Lama sikit lah untuk yang kawan umur macam saya 26 tahun boleh lah. Itu juga orang mengandung makan apa yang sesuai. Anak-anak kecil apa makanan sesuai. Sebab itulah Islam satu-satunya agama yang mewajibkan kita menuntut ilmu. Talabul ilmu fardhu ala kulli muslim. Sabda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu fardu, bukan boleh main-main. Sebab itulah bila kita datang dalam majlis ilmu yang nampaknya simple, tetapi kita dirahmati dengan Allah SWT dengan menghantar ribuan malaikat untuk memberi rahmat kepada kita. Dan tadi saya juga terlepas sedikit tentang bagaimana kebijaksanaan kerajaan untuk menjaga zuriat kita sebelum kahwin, ada khusus sebelum kahwin ada ujian HIV, ada ujian darah untuk thalassemia dan sebagainya. Dan saya juga telah sentuh tentang bagaimana penyakit-penyakit yang kita berjaya kawal, seperti leprosi, kusta, tuberkulosis, TB kering, malaria dulu kita berjaya kawal, polio kita berjaya kawal. Dan hari ini mungkin saya kupas panjang sedikit dua penyakit kontemporari, penyakit semasa lah. Itu COVID, yang kedua adalah monkeypox. Itu sedangkan chicken pox, ini monkeypox. Kalau satu lagi pox saya kata tadi adalah bubus. Kita banyak saya katakan tadi, ini dua penyakit ini dia diakibatkan oleh virus. Kalau COVID, virus ini namanya coronavirus. Corona. Kumpulan corona yang popular bermula dengan SARS dulu tentang masa 13 tahun, 15 tahun lalu lah. Lepas tu MERS-CoV yang orang nak pergi Mekah tak boleh pergi minum susu unta dan sebagainya kerana MERS-CoV. Ada satu yang boleh saya kupas. Kedua penyakit itu timbul ketika Amerika nak buat onar. SARS ketika nak serang Afghanistan, MERS-CoV kerana ada Middle East regime change. Ini politik sikit lah Imam, ini panjang ini saya rasa tak sesuai sini nak cerita lah. Tetapi nak katakan bahawa ada banyak virus sebenarnya kita panggil doctored virus. Virus yang direkayasa seperti Ebola, even monkeypox ini pun berasal dari kawasan Afrika, Ebola Afrika, HIV Afrika. Tetapi coronavirus ini dihantar kat China, dihantar kat Middle East kerana ada agenda oleh CIA, Amerika, regime dan sebagainya. Itu panjanglah, mungkin susah saya nanti dalam saya pendek. Jadi wujudnya COVID itu di China. Yang
tak mujurnya ialah orang Cina ni terlalu diversified. They go all over the world. Dia pergi seluruh dunia. Maka dia membawa bersama dengannya ialah virus COVID. Sebab itu melempak dengan cepat sehingga wujudnya pandemik. Kenapa? Pandemik ini istilah bahawa apabila penyakit itu menjangkiti lebih daripada dua benua. Kalau dia bangkit dekat benua Asia, lepas tu kat Malaysia aja, itu kita panggil endemik. Endemik minimum tu kontinen. Lebih dari dua benua. Benua Eropah kena, benua Asia kena, benua Afrika kena, benua Australia kena, dipanggil endemik. Ini sebenarnya panjang saya kupas kenapa ada orang mempersoalkan kenapa nampaknya macam terlalu khas, terlalu cepat sangat terhasilnya vaksin COVID. Sedangkan coronavirus telah wujud lebih 15 tahun yang lalu. Pakar-pakar perubatan telah mengkaji bagaimana nak menghasilkan vaksin dan bagaimana nak mengawal virus ini. Bermula dari besar, virus sama. Sebab itulah apabila berlakunya pandemik COVID, kita WHO, badan yang mengawal sedia tentang ubat-ubatan dan vaksin dan sebagainya ini, mengambil keputusan dia nanti semua ubat dia ada proses. Vaksin pada proses, ya. Proses penghasil vaksin ini ada dua. Satu kita konvensional, satu kita panggil dia research teknik. Konvensional ni kita ambil virus itu, kita kena pasti kita ambil dari antigen saja. Virus ni ada dua sifat utama. Satu namanya infectibility. Infectibility maknanya kebolehan menyebabkan penyakit. Satu lagi antigenicity, kebolehan merangsang badan manusia menghasilkan antibody. Antibody adalah satu bahan yang akan neutralizekan virus yang telah kita kenal. Oh, masuk virus ni, oh dia pun dia macam kunci dengan mangga, satu-satu saja. So di China dia buat kajian dan dia menghasilkan Sinovac. Pfizer dengan geng-geng lain dia menggunakan teknik baru namanya mRNA. mRNA ni dia tunjuk dalam badan kita menghasilkan spike protein. Ini dah kuliah perubatan pula detail sangat dia. Okey, pendekkan cerita bahawa dua-dua kaedah ini diterima pakai. Tetapi selalu prosesnya dia buat ujian klinikal, ujian haiwan, manusia sebagai kita panggil volunteers. Orang tanya cepatnya. Jadi sekarang ni oleh kerana zaman sekarang nak kumpul volunteers 100,000 is very easy. Dulu masa nak menghasilkan polio virus masa berbelas tahun sebab tak ada volunteer. Pandemik COVID terlalu ramai volunteers. Di Malaysia aja bila kita buat ujian klinikal nak dapatkan 100,000 within weeks, satu minggu dah dapat. Bila dah lulus sampai ke mereka itu, dia dah satu fasa lagi. Selama hampir 5 tahun fasa itu adalah fasa untuk melihat kesan samping sesuatu ubat ataupun vaksin. Yang ini tak dibuat lagi. Dalam proses sejak 2020 mungkin sampai 2025. Selepas 2025 saya yakin vaksin ini sama stabil dengan vaksin sebelum kita ambil. Masa budak kita anak kita lahir 3 serangkai TB, hepatitis, nak pergi haji umrah, meningococcal meningitis, nobody question. Tak ada siapa pun tanya sebab dia telah stabil. Proses completed. Oleh kerana proses yang itu belum sempurna, tetapi oleh kerana pandemik. Pandemik maksudnya kena you kena buat, you kena pilih. Nak ramai mati kita atau kita nak kurangkan risiko kematian atau risiko komplikasi. Orang nampak
dapat komplikasi. You masuk dalam hospital kena pakai intubation, less oxygen, you hidup pun seperti vegetable, functionless, tak boleh berfungsi. So dunia mengambil keputusan, go ahead. While sementara kita teruskan ujian untuk mengenal pasti apa yang dinamakan sebagai side effect. Padahal bermula dulu di Australia dapat tarik balik asal dapat tu vaksin 6 bulan dia kaji balik selamat. Mula-mula tak bagi pada orang mengandung, oleh kerana ada dia situ ramai yang tak tahu dia mengandung. Lepas ambil vaksin lahir anak tak ada cacat, tidak dapat intrauterine infection. So dia boleh suruh buat keputusan, boleh bagi. Sebelum tu tak bagi pada kanak-kanak. Sebab dia kanak-kanak ni kebal. Orang tua macam saya ni ada kencemasan yang tinggi, ada comorbidity, tak kebal, kena ambil vaksin. Rupanya kanak-kanak pun tak terlepas daripada musibah dan komplikasi penyakit jangkitan COVID. So dunia mengambil keputusan, bagi juga pada kanak-kanak. Jadi kalau kita tak faham proses ini, kita rasa wah itu macam main-main ya kan. Dulu kata boleh, sekarang tak boleh, sekarang tak boleh, dulu boleh dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, saya nak gambarkan bahawa antara cara untuk kita melawan jangkitan COVID ini ialah gunakan vaksin. Tetapi yang menyebabkan kita masih lagi belum percaya kerana dalam tempoh 2 tahun ini telah beberapa kali berlaku kita panggil new variant ataupun mutasi. Virusnya ada sifat dia boleh mutate, dia boleh ubah suai dia punya genetik, dihasilkan benda yang lain, virus yang lain yang lebih kuat lagi. Kita dulu ada sekarang ni Omicron. Tapi syukur alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Virus COVID ini bila dia mutate, dia tak kuat, dia lemah. Omicron tak sekuat sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang ni orang kata sekarang dia tak ambil vaksin pun okey. Kita kena faham di Malaysia telah lebih 80% penduduk kita telah mengambil vaksin. Ini telah menunjukkan apa yang dinamakan sebagai immunity kelompok, immunity. Kerana kita saling protect each other. So kita kurang nak dapat serangan coronavirus. Jadi satu tadi caranya ialah kita ambil vaksin. Yang kedua kita jaga diri kita, terutamanya orang yang ada comorbidity. Comorbidity ni adalah penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, kanser, organ transplant. Kita kena take very strict precaution. Virus COVID dengan virus monkeypox ini mungkin tak sempat kita ada 9 minit. Dia merebak melalui droplet, orang bersin, air mata, air liur, air mani tak? Air mani HIV. Air mani HIV. Tapi kalau coronavirus ni tidak masalah. Maksudnya kalau suami masa tu ada COVID, isteri nak malam tu kena bagi. Itu sebaliknya. Imam, betul kan? Kita kena tanya orang yang, sebab ada orang tu laki minta, ada orang tu bini minta. Kalau Haji Zaki dia minta. Haji Zaki suruh saya jawab satu soalan, dia tanya tentang poligami. Saya kata tak apa, next change lah. Hari ini khusus tentang kesihatan. Oleh itu, penjagaan kesihatan ini mesti total hygiene precaution. Tangan kita mesti bersih kerana dia boleh menjadi sumber untuk masukkan virus dan bakteria yang lain. Tempat tidur kita mesti bersih, dapur kita kena bersih. Pokoknya semuanya mesti bersih. At-tahru minan.
kebersihan itu memang satu yang dituntut oleh agama. Jadi dengan adanya corona ini paling tidak kita baru sedar bahwa tandas itu bersih. Entah mana kalau imam ada pergi rumah kawan kan, buat sakit perut, pergi tengok tandas dia okey dah. Kalau tandas dia okey, full makan sajalah apa yang dia bagi. Kalau tandas dia pun macam tandas kedai mamak. Tapi itu salah satu cara untuk nak kuruskan badan. Pergi ke kedai mamak, tengok belum nak masuk ke dapur. Dapur dia kotor, kita tak selera nak makan. Syukur alhamdulillah, tak terlalu makan, boleh kurus badan. Tapi kalau pergi rumah ke kawan, tengok panas ini, banyak cerita tentang panas ni, kita kena. Maksud saya ialah kebersihan ini sama-sama jaga. Kebersihan diri kita, tempat tinggal kita, jiran tetangga kita, kawasan tempat tumpuan ramai, sekolah, masjid, surau, dan even restoran. Dan macam saya katakan tadi, oleh kerana virus ini dia boleh merebak melalui droplets. Kita bersin, ingus, maka masih lagi sekarang ini pakar-pakar mengatakan perlu kita menggunakan mask pelitup ini, terutamanya mereka yang ada simptom, mereka yang ada bersin, ada batuk, wajib pakai. Yang tidak ada, kalau nak tunjuk-tunjuk dengan isteri boleh buka lah. Maksudnya digalakkan pakai pada masa. Yang macam bezanya kita panggil COVID ini dengan monkeypox. Monkeypox ini tak banyaklah dia di Afrika. Sekarang telah ada ke 20 negara. Tetapi satu lagi penyakit yang kita pun takut, penyakit mulut, tangan, kuku, kaki. Ini pun sebab ada virus. Dia akan tandanya macam virus yang lain. Semua virus penyakit awak tandanya demam, ada batuk, ada sesama. Cuma kalau penyakit mulut, tangan dan kaki ini bezanya dia ada blister. Dia ada gelembung-gelembung tu macam chicken pox. Macam chicken pox. Dia blister itu ada kat dalam mulut, tapak tangan, tapak kaki. Tetapi dia boleh juga tumbuh di tempat lain. Tumbuh tempat lain. Jadi oleh kerana cara merebaknya pun macam juga virus COVID, droplet. Sebab tu kalau ada anak-anak kita kena penyakit mulut, tangan dan kaki ini, pastikan dia tak share towel, tak share tempat tidur. Sebab kadang-kadang itu ada cairan itu boleh merebak kepada adik-beradik dia. Jadi saudara-saudara sekalian, semua ini memerlukan kita memahami bagaimana penyakit itu disebarkan dan bagaimana kita boleh putuskan rantaian dia dan bagaimana kita nak pertahankan ini. Nak pertahankan ini kita kena pastikan kita sehat. Sehat ini perlu apa? Makanan mesti seimbang. Seimbang ini maksudnya ada ada sayur-sayuran, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, makan ini mestilah tidak melampaui batas. Nanti kalau lepaskan macam mana cara nak makan penting. Karena kalau kita salah cara makan, kita akan dapat masalah akibat daripada salah cara pemakanan. Yang kedua, kita kena hindarkan diri kita dari perkara-perkara yang menyebabkan daya tahan kita rendah. Kalau orang merokok, jangan kita bersaing dengan dia, bergaul dengan dia. Orang ambil vape, jangan bersama dengan dia akan vape. And smoking is very dangerous and hazardous. Dia sangat berbahaya kepada badan kerana dalam rokok ada 4,000 bahan kimia yang boleh merosakkan seluruh sistem badan kita, termasuk daya tahan. Kita juga orang merokok di atas steady je dia. Dia ni umpama kita isikan air dalam bekas yang tertutup, selagi tak penuh air tak tumpah. The moment dah penuh,
a drop of water will spill. Maksudnya sampai masa bila organ rosak, kita telah tidak ada jalan untuk pulang ke tempat jalan. Smoking, taking drugs, alkohol. Dan kita juga jangan nak bebas dengan bergaul dengan itu, kerana juga akan menyebabkan kita menjadi passive smoker dan merendahkan daya tahan kita. Yang ketiga, kita kena ada senaman untuk menggalakkan pengaliran darah. Digalakkan untuk berjalan 10,000 langkah setiap hari, menggerakkan seluruh anggota badan kita, dan yang paling penting ialah pastikan pernafasan kita sempurna. Nafas penuhnya, tahan, kira berapa? Lepaskan. Setiap 1 jam buat 15 kali, 10 kali. Dan kalau kita duduk lama-lama di badan, yang terbaik apabila kita membuat brisk walking, jalan pantas, kerana dia akan menyebabkan synchronization paru-paru dan jantung. Ini mungkin saya perlukan atau ceramah dia explain macam mana yang dimaksudkan demikian. Sangat penting. Macam kereta lah kan, yang kalau dia punya combustion tak cukup, tak sempurna, enjin pun tak bagus. Nak dapat combustion sempurna, dia perlukan oksigen yang cukup, angin yang cukup. Yang kelima, rehat yang sempurna. Dan Allah menjadikan rehat yang sempurna itu pada waktu malam. Ya, saudara sekalian, sudah kita dah masuk waktu. Saya tengok jam. Dah langsung minta maaf. Sepatutnya saya berhenti pukul 1.10, sekarang 1.19 minit. Ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan nanti boleh hantar kepada Jadil, dia akan post kepada saya, atau boleh ambil nombor saya dengan Jadil. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kerana saya silap tengok jam. Saya sepatutnya tadi bagi warning berhenti pukul 1.10 minit. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.